Kursus LMC W2022 Pengurusan dan Analitik Data telah menjadi kursus yang penting buat mahasiswa untuk meningkatkan kemahiran pengurusan data dan menganalisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Afiq Zikri bin Wan Manan bersama rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Nur Mushrifin Jalaluddin, Muhammad Faris Akmal bin Muhammad Ali dan Wahidin bin Rosli. Kami akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Statistik Tangkapan Pesalah Rasuah di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2020. Tugasan kami ini banyak dibantu dan dibimbing oleh pensyarah kami iaitu Dr. Nurul Liana binti Muhammad Adnan. Oleh itu, jangan ke mana-mana semua, setia hingga ke penghujungnya. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan mengenai pengurusan dan analitik data, iaitu menganalisis data yang kompleks dan yang terlalu banyak menjadikan ia sebagai sebuah sasaran utama dalam subjek ini sesuai dengan objektifnya, iaitu menjadikan mahasiswa kenal jenis-jenis data dan berkemahiran untuk menganalisis data menggunakan perisian komputer. Oleh kerana perkembangan arus zaman dengan sangat yang pesat ini, kemahiran mengurus dan menganalisis data ini menjadi sangat penting disebabkan lambakan kepelbagaian data-data yang mentah. Jadi kursus pengurusan dan analitik data sangat penting untuk kita pelajari agar menjadi seorang mahasiswa yang pandai dalam menganalisis data, mengira data-data yang terkumpul dan berkemahiran dalam membuat visual data seperti graf, carta dan lain-lain. Baiklah, kami akan mempersembahkan hasil gerak kerja dan hasil perbincangan kami yang telah dilakukan sepanjang kursus ini dijalankan. Baik. Berikut adalah jadual data statistik tangkapan pesalah rasuah di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2020. Projek ini menggunakan kaedah data berstruktur supaya lebih mudah untuk dianalisis. Seperti dapat dilihat, data ini dipersembahkan dalam bentuk jadual dengan lajur dan baris. Pada bahagian lajur, terdapat tahun 2013 hingga 2020 dan baris terdapat 6 jenis sektor. Data berstruktur ini merupakan bahagian diskret yang mempunyai sukatan data tertentu yang mana hanya mengambil nilai integer sahaja. Tambahan pula, data diskret ini adalah pada jenis bilangan di mana gaya jenis ini berbentuk bilangan dan mempunyai jujurkan. Dengan data yang tersusun, maka semakin mudah kita ingin memahami dan menganalisis suatu data dengan baik. Okey, baik. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif bergraf. Analisis ini berfungsi sebagai satu gambaran untuk memahami suatu data yang ingin dijadikan perbincangan dalam kajian yang dibuat. Dengan penggunaan kaedah ini, tahap pemahaman terhadap data-data yang akan ditunjukkan akan menjadi lebih mudah, iaitu suatu data itu akan dipaparkan secara visual baik dalam bentuk graf ataupun carta. Metod ini terbukti dapat menghasilkan satu gambaran yang lebih jelas terhadap suatu hasil data berbanding dengan hanya menunjukkan taburan kekerapan data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik ini juga, ia lebih berkesan bagi membuat pengukuran data dengan lebih tepat. Maka, analisis deskriptif bergraf ini telah dipraktiskan dalam kajian ini dengan menggunakan kaedah visual asas seperti carta pie, graf garis dan graf bar. Oleh itu, kesemua kaedah analisis bergraf ini akan membantu meningkatkan kualiti data-data Distro membolehkan pengkaji membuat perbandingan data dengan lebih jelas dan teratur. Kaedah visual yang pertama
kami membina satu cartapai sebagai cara untuk mempersembahkan data. Pada cartapai tersebut, kami telah menyatakan pengiraan peratusan bagi jumlah tangkapan pesalah rasuah dari tahun 2013 hingga 2020. Di samping itu juga, cartapai ini akan dibahagikan mengikut beberapa taburan peratusan berdasarkan tahun. Justeru, paparan cartapai yang telah dibuat ini ianya menjelaskan data yang telah dianalisis dengan mengambil nilai peratusan data mentah yang diperoleh daripada beberapa sumber. Seterusnya, objektif yang kedua iaitu menganalisis perbandingan antara dua sektor yang mencatatkan jumlah tangkapan pesalah rasuah tertinggi pada tahun 2013 hingga tahun 2020 di Malaysia. Oleh itu, pemilihan analisis deskriptif bergraf bagi objektif yang kedua adalah dengan menggunakan graf garis. Penggunaan graf garis dengan menggunakan kaedah min yang telah dianalisis pada analisis deskriptif berangka bagi menjelaskan trend perbandingan antara dua sektor yang mencatatkan jumlah tangkapan pesalah rasuah tertinggi pada tahun 2013 hingga tahun 2020. Kaedah penggunaan graf garis ini adalah untuk melihat pola perubahan atau trend tangkapan pesalah rasuah di Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2020 serta dalam masa yang sama dapat membandingkan min kedua-dua sektor yang telah tercatat dalam data mentah. Seterusnya, kami membina graf bar sebagai kaedah visual yang ketiga yang akan diguna pakai untuk meningkatkan analisis deskriptif bergraf. Perkara ini kami merasakan amat memberi kesan dalam membuat penilaian yang akan dibuat pada objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti sektor yang mempunyai catatan tertinggi dan terendah dalam jumlah tangkapan pesalah rasuah antara tahun 2013 hingga tahun 2020 di Malaysia. Dengan menggunakan graf bar ini dapat dilihat dengan mata kasar iaitu jenis ataupun kumpulan yang mana yang merekodkan jumlah yang tertinggi dan juga yang direkodkan dengan jumlah yang terendah. Okey, kesimpulannya kami yakin dengan adanya kursus ini para mahasiswa berupaya untuk menghasilkan pengvisualan data bagi meningkatkan pemahaman mereka terhadap data yang diperoleh dengan lebih cepat dan tepat, iaitu dengan penghasilan carta ataupun graf. Selain itu, hasil akhir pembelajaran ilmu pengurusan dan analitik data ini, para mahasiswa pada akhirnya telah didedahkan dengan membuat pelaporan data yang merangkumi dua laporan iaitu laporan akademik dan laporan non-akademik. Bagi kajian ini, laporan akhir tugasan ditulis dalam bentuk laporan akademik dan turut menghasilkan laporan non-akademik iaitu dengan mencipta laporan infografik kajian. Akhir kalam, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurul Ilyana binti Muhammad Adnan kerana telah memberi banyak tunjuk ajar kepada kami dalam usaha untuk kami menyempurnakan tugasan kajian ini secara saintifik melalui pendedahan yang telah diberikan berkaitan ilmu pengurusan dan analitik data. Maka saya berharap alangkah baiknya jika ilmu ini dapat diterapkan oleh setiap mahasiswa lantas diadaptasikan ilmu ini dalam apa jua kajian ilmiah yang akan dilaksanakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.